Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 hari bulan Mei 2023, Ustaz Wadi akan pergi ke Jabatan Agama Islam Perlis untuk memberi kenyataan. Panggilan ataupun jemputan daripada JAIB sini adalah berkenaan dengan isu tauliah ketika bulan Ramadan yang mulia baru-baru ni. Ustaz Wadi telah dijemput untuk mengadakan sesi sembang santai dan solat tarawih. Saya ada membuat video penerangan di dalam link ni, saya letak di dalam description box. Dan ketika sesi tersebut, penguatkuasa Jabatan Agama Islam telah menyerbu majlis tersebut dengan mengatakan majlis itu diadakan tanpa tauliah. Ustaz Wadi tiada tauliah dan dijemput untuk ke majlis sembang santai tersebut. Jadi mereka memanggil Ustaz Wadi untuk memberi kenyataan tentang isu tersebut, isu sembang santai tanpa tauliah tu. Jadi hari ini, tarikh ini, 2 hari bulan Mei ini telah dipersetujui dengan baik, dengan harmoni di antara Ustaz Wadi dan juga Jabatan Agama Islam Perlis. Itu yang saya diberitahu. Mereka telah mempunyai perbualan dan mereka mendapat kata sepakat untuk menunda daripada tarikh 17 hari bulan ataupun 19 hari bulan April baru ni sehingga sekarang 2 hari bulan Mei. Telah bersetuju antara pihak dalaman mereka, dah selesai. Jadi hari ini Ustaz Wadi akan pergilah untuk berjumpa sebab dah bersetuju 2 hari bulan Mei. Jadi masalahnya sekarang dalam tempoh ini, dalam tempoh antara panggilan JAIB ni untuk bertemu Ustaz Wadi ni, terdapat provokasi-provokasi yang dijalankan ataupun aktiviti oleh sesuatu pihak ni untuk troll ataupun untuk membina persepsi terhadap Ustaz Wadi. Kita tengok dekat sini. Tiba-tiba entah kenapa ada satu post ni yang meletakkan tentang Ustaz Wadi versus Ustaz Salman Ali. Isunya tentang isu Ibn Taymiyah. Entah kenapa, ini cerita lama ni yang dia nak upkan untuk membina persepsi terhadap Ustaz Wadi sebelum perjumpaan ni, entah kenapa. Kemudian kita tengok dekat sini lagi, yang ini tiba-tiba dia letak tajuk, PMT letak tajuk menunggu ketibaan Ustaz Wadi Anwar ke Perlis 2 Mei ini. Tapi isinya adalah tentang video ataupun tentang ceramah Ustaz Wadi berkenaan dengan satu negeri yang Ustaz Wadi sebut sebagai Wahabi tu. Ini cerita lama juga, dah selesai dah. Kan, saya pun ada video buat penerangan mengenai isu ni, saya letak juga di dalam description box. Entah kenapa di-upkan semula oleh pihak ni untuk memprovok dan membina persepsi konon-konon ada masalah Ustaz Wadi ni tentang isu ni, sebab tu dipanggil ke Perlis. Kan, ini kan sesuatu yang tak elok dan buruk. Kemudian ada satu lagi pula video, video ni yang mana dia tulis ini, Ustaz Wadi gagal nukil penuh fatwa Ibn Taymiyah. Apa kena-mengena pula kan? Apa kena-mengena isu ini dengan panggilan JAIB terhadap Ustaz Wadi? Tak ada kena-mengena. Kenapa saya kata up video ni ada kena-mengena mereka nak membina persepsi tentang panggilan tersebut? Sebab ada post pula, ada post baru semalam yang ada orang hantar ke WhatsApp saya lah, kan? Dia tulis kat sini, Dr. Rozaimi Ramli ni, dia tulis kat sini, dulu saya pernah menjawab isu fatwa Ibn Taymiyah yang disalahfahami. Elok juga JAIB tanya saudara Wadi Anwar esok, kitab Ibn Taymiyah mana yang beliau sudah khatam? Apa kena-mengena panggilan JAIB dengan isu Ibn Taymiyah ni? Kan, ini satu lagi seolah-olah dia nak membina persepsi terhadap Ustaz Wadi. Konon-kononnya JAIB ni panggil Ustaz Wadi sebab isu tak faham fatwa Ibn Taymiyah. Konon-kononnya lah dia nak buat persepsi panggilan macam tu kan. Ini belum masuk lagi panggilan yang digunakan terhadap Ustaz Wadi. Dia tulis ini apa? Saudara Wadi Anwar. Ini contoh yang baik nak ditunjukkan kepada masyarakat ke? Jadi saya lihat perlakuan ini ada dua sebab sahaja. Satunya sama ada mereka ni memang jenis tak faham isu.
kita lihat memang puak-puak ni nampak memang level kefahaman sangat-sangat rendah. Mungkin memang benarlah mereka tak faham kan, tak faham isu sebenar. Ustaz Wadi dipanggil ke JAIPS, dipanggil atas sebab isu tauliah, event tersebut, majlis tersebut di Matin itu dikatakan oleh mereka sebagai perlunya tauliah. Jadi dia tak faham isu tersebut. Dia ingat JAIPS panggil ni sebab nak soal tentang ilmu ataupun pengetahuan Ustaz Wadi tentang Ibn Taymiyah ataupun apa-apa hal. Mungkin pada pemikiran dia apabila JAIPS panggil ni nak tanya ataupun nak interview untuk tauliah lah. Mungkin kefahaman dia macam tu lah kot kan. Mungkin level kefahaman yang sangat-sangat rendah ni. Jika kefahaman rendah, peliklah bagaimana dia boleh duduk sebagai seorang rektor KUIPS. Teruklah KUIPS nanti semua sebab dia tak faham isu kan. Nanti isu KUIPS tentang kewangan, dia pergi suruh KUIPS buat benda lain kan. Jadi pelajar-pelajar perlukan pengetahuan lain, dia pergi basuh ataupun asuh dengan pengetahuan lain pula. Kalau sebab pengetahuan dia ataupun kefahaman rendah, memang teruklah KUIPS. Dia juga sebagai ahli jawatan kuasa fatwa. Nanti fatwa, nak buat fatwa tentang perkara lain, dia pergi beri hujah-hujah benda lain pula. Tapi ini sekiranya kefahaman yang rendah, kita perlu tengoklah balik. Perlu tengok macam mana dia boleh duduk sebagai KUIPS, rektor KUIPS, dan macam mana dia boleh duduk sebagai ahli jawatan kuasa fatwa kan, kalau kefahaman sampai tahap yang rendah sangat ni. Yang keduanya pula, jika memang tindakan tersebut, tindakan provokasi dan persepsi, binaan persepsi untuk bunuh karakter Ustaz Wadi ni, jika mereka buat dengan sengaja, dia faham isu, mempunyai kefahaman yang tinggi, PhD kan, jadi dia buat dengan sengaja. Sengaja dia buat nak membina persepsi-persepsi macam ni. Jadi itu menunjukkan bagaimana dia memandang Ustaz Wadi ataupun kita ni sebagai musuh kan. Dia membuat tindakan yang jahat untuk menentang musuh, seolah-olah macam itulah, menentang musuh yang memang berlainan, yang macam pada pandangan dia perlu dihentam, perlu dijatuhkan dan seterusnya. Seolah-olah kita ni ahli sunnah wal jamaah ni memang fikrah lain terus daripada mereka. Jadi kita tak tahulah mereka fikrah apa kan. Nampak macam seolah-olah berlainan sungguh, seolah-olah bukan sesama Muslim tindakan tersebut lah. Jadi tindakan ini dilihat sebagai sangat jahat lah, sengaja kan. Sengaja untuk menjatuhkan, membina persepsi. Jadi sangat jahat lah tindakan ni. Jadi jika inilah sebenarnya tindakan itu dilakukan sebab jahat dan sebab nak jatuhkan, kita juga harus bersoal macam mana orang yang bertindak jahat, kruk ini boleh duduk sebagai rektor KUIPS dan boleh diletakkan sebagai ahli jawatan kuasa fatwa. Nampak tak? Macam mana boleh duduk dekat situ? Kemudian ada juga maklumat yang mengatakan dia mohon untuk menjadi mufti. Di Perak dulu ditolak, kemudian mohon di Pulau Pinang pula. Kan nak jadi mufti pula. Orang perangai macam ni nak jadi mufti ni. Kan? Jika kefahaman yang rendah, sebab dia buat itu sebab kefahaman rendah, pun tak layak juga nak jadi mufti. Jika bertindak sebab jahat nak menjatuhkan orang juga, tak layak juga nak jadi mufti. Jadi alhamdulillah, nasib baik kedua-dua negeri itu telah tolak. Telah tolak beliau menjadi mufti. Jadi yang tinggal mungkin dia tengah target sekarang adalah nak jadi mufti Perlis lah. Semoga Perlis juga akan tolak dia untuk jadi mufti. Bahaya ni. Saya dah sebut banyak kali, kalau dia naik jadi mufti, habislah. Bukan negeri tersebut yang habis, satu Malaysia habis. Kan, habis dia provoke habis semua, nak jatuhkan orang lain, habis semua. Entah mufti-mufti lain kita tengok semua baik, diam aja kan. Kat Perlis ni dia pelik sikit. Nasib baik dia tak masuk negeri-negeri lain pula kan. Okeylah, kita fikir-fikirkanlah, kita timbang-timbangkanlah, kita lihat macam mana seorang yang macam ni boleh duduk pada tahap yang tinggi macam tu dan ingin naik lagi lebih tinggi. Sebab itulah kita memperingatkan, kita mengingatkan orang ramai bahawa dia ni dan mereka-mereka ini sangat bahaya. Fikrah mereka, tindakan mereka sangat bahaya. Apabila dia tanya kenapa bahaya, inilah bahayanya. Apa nak bertindak macam ni bila orang panggil untuk soal selidik tentang satu isu, nak membina persepsi dan perspektif yang lain pula terhadap perkara-perkara tersebut. Itu kan jahat, atau memang anda seorang yang kefahaman yang sangat rendah?
Setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.